Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adriana Umairah binti Ramzi dari kelas PA2 dan hari ini saya akan membentangkan mengenai projek inovasi yang telah saya hasilkan iaitu Diriku Bersih. Ini merupakan isi kandungan yang akan saya ceritakan bermula dengan maklumat projek, sumber inspirasi, kaedah penilaian dan juga cadangan penambahbaikan. Mari kita lihat maklumat projek. Pertama sekali ialah isu. Saya telah melakukan satu temubual bersama seorang guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Padang Menora dan dua isu telah dikenal pasti iaitu yang pertama, murid sukar untuk mengingati alat-alat beristinja selain air serta murid juga tidak tahu cara untuk beristinja dengan betul. Jadi dengan itu, saya mengambil tindakan untuk menghasilkan satu projek inovasi yang berunsurkan digital dan diberi tajuk Diriku Bersih. Seterusnya, terdapat 6 matlamat projek ini iaitu yang pertama, projek ini diharapkan dapat menyediakan satu platform digital yang mesra pengguna dan fleksibel, kemudian dapat membantu murid menguasai topik Diriku Bersih dengan baik iaitu mengenai istinja. Seterusnya yang ketiga dapat memudahkan guru menyampaikan pengajaran dengan berkesan, kemudian menjimatkan kos perbelanjaan. Seperti yang kita tahu, inovasi yang berunsurkan digital ini tidak memerlukan pengeluaran kos yang banyak untuk dijadikan bahan bantu mengajar di dalam kelas. Seterusnya sebagai bahan bantu mengajar yang menarik dan memudahkan guru mengakses bahan. Seterusnya, mari kita lihat aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan projek inovasi ini. Yang pertama ialah website iaitu bahan utama ataupun aplikasi utama untuk menghasilkan inovasi. Seterusnya yang kedua ialah Canva iaitu sumber animasi-animasi dan juga ikon-ikon yang menarik. Seterusnya YouTube iaitu bahan-bahan media yang diambil daripada YouTube. Kemudian WordWall iaitu sumber gamifikasi ataupun uji minda yang terdapat di dalam inovasi digital. Sebelum dibangunkan inovasi ini, pastilah ada sumbernya, bukan? Jadi mari kita lihat apakah sumber inovasi yang telah dihasilkan. Baiklah, inovasi ini berasaskan model ADDIE, iaitu yang pertama ialah analisis, kemudian design, seterusnya development, implementation dan juga evaluation. Bagi yang pertama iaitu analisis, pencipta menjalankan dahulu temubual untuk menganalisis isu berkaitan tajuk istinja. Jadi pada peringkat ini, pencipta perlu menganalisis terlebih dahulu masalah ataupun isu yang terdapat untuk menghasilkan sesuatu inovasi. Seterusnya, peringkat kedua pula ialah design iaitu reka bentuk. Jadi pencipta menentukan aplikasi ataupun reka bentuk serta kaedah penyampaian yang ringkas dan padat pada peringkat ini supaya inovasi yang dihasilkan itu menarik dan mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Bagi peringkat development pula iaitu pembangunan, pencipta membangunkan dan mereka bentuk inovasi digital mengikut perancangan. Jadi setelah merancang reka bentuk ataupun kaedah yang perlu digunakan, jadi pencipta pada peringkat ini menghasilkan inovasi tersebut berdasarkan perancangan yang telah dilakukan. Seterusnya ialah peringkat implementation iaitu peringkat pelaksanaan. Pada peringkat ini, pencipta menyebarkan inovasi projek Diriku Bersih kepada pengguna seperti murid dan juga guru. Dan akhir sekali iaitu evaluation ialah peringkat penilaian. Pada peringkat ini, pencipta menguji keberkesanan projek inovasi yang dihasilkan melalui soal selidik dan ujian. Mari kita lihat kaedah penilaian yang dilakukan oleh pencipta inovasi. Terdapat dua langkah bagi kaedah penilaian iaitu sebelum penyebaran dilakukan dan juga selepas penyebaran dilakukan. Pada peringkat ini iaitu sebelum penyebaran, pencipta inovasi memberikan projek yang telah dihasilkan kepada rakan untuk melakukan penilaian dan memastikan semua feature dan ikon dapat berfungsi dengan baik sebelum disebarkan kepada pengguna.
Seterusnya, pencipta inovasi melakukan penambahbaikan berdasarkan komen yang diberikan oleh rakan. Seterusnya, terdapat 2 kaedah penilaian yang dilakukan oleh pencipta inovasi selepas penyebaran inovasi digital. Yang pertama ialah soal selidik. Satu set soal selidik diberikan kepada 15 orang pengguna untuk mendapatkan maklum balas bagi melakukan penambahbaikan. Seterusnya, ujian pra dan pasca juga dilakukan kepada 15 orang murid, iaitu ujian pra dilakukan kepada murid tahun 2 sebelum pengaplikasian projek inovasi digital kepada mereka. Dan seterusnya, ujian pasca juga dijalankan semula kepada 15 orang murid tersebut setelah menggunakan projek inovasi digital yang dihasilkan. Ini merupakan hasil soal selidik yang telah diisi oleh 15 orang pengguna. Dan ianya terbukti projek inovasi yang dihasilkan dapat menarik minat, isi kandungan memenuhi DSKP, mudah diakses dan sebagainya. Hal ini terbukti bahawa projek inovasi yang dijalankan amatlah membantu pelbagai pihak dan dapat menarik minat murid di samping dapat mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Seterusnya, ini merupakan markas sebelum dan selepas pengaplikasian projek inovasi digital kepada murid tahun 2. Oleh itu, dapatlah kita lihat bahawa inovasi yang telah dihasilkan ini dapat membantu meningkatkan lagi pencapaian murid dalam tajuk Diriku Bersih. Namun begitu, berdasarkan soal selidik yang telah disebarkan kepada 15 orang pengguna, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi memantapkan lagi projek inovasi yang telah dihasilkan. Antaranya ialah merakam video simulasi bagi contoh aktiviti PDP yang telah dinyatakan di bahagian cadangan aktiviti. Seterusnya, mewujudkan bahan maujud berdasarkan inovasi yang dihasilkan. Seterusnya, memperbagaikan aktiviti uji minda, meletakkan lagu latar serta memperbanyakkan nota ringkas. Jadi, pencipta akan menambah baik dari hari ke hari, dari semasa ke semasa berdasarkan suara pengguna. Kesimpulannya, jelaslah bahawa projek inovasi yang dihasilkan ini dapat memberikan kebaikan positif kepada pengguna. Selain itu, ianya juga dapat meningkatkan pencapaian murid dalam bidang ibadah terutamanya tajuk Diriku Bersih. Di samping itu, inovasi ini dapat melahirkan generasi yang celik IT selari dengan teras utama KPM. Oleh itu, projek inovasi ini haruslah diperluaskan lagi melalui aplikasi berbayar supaya dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Sebelum mengakhiri pembentangan saya ini, mari kita lihat satu video berkenaan dengan maklum balas pengguna. Mari kita tonton. Okay, baiklah. First kali, inovasi ni sangat menarik. Terutamanya kalau kita nak tunjukkan student lah kan. Lepas tu, kalau kita tengok dekat sini, apa feature yang digunakan pun comel-comel yang mampu menarik perhatian murid. Jadi, kat sini pun feature dia sangat berfungsi. Sebab nanti kalau tak berfungsi, susah kan nak tengok kan. So, macam budak pun tertanya-tanya benda apa tu kan. So macam gitu. Lepas tu kita tengok sini bahan media, kita ada YouTube yang boleh kita tunjuk kat student kan. Lepas tu kita ada ni yang paling penting, uji minda, sebab budak suka game. So macam fashion lah. Menarik. Cadangan aktiviti pun menarik juga, bertepatan dengan PK21. Overall, nice. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.